Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab Matan Fathul Mu'in karangan Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Zainuddin Abdul Aziz Al-Malabari dan syarahnya I'anatul Talibin oleh As-Said Al-Bakri bin Muhammad Shatta Ad-Dimyati. Kita nak bahaskan perkataan mutiqun lahu, ala mutiqin lahu. Qauluhu mutiqin lahu. Mutiqin lahu ai lisawmi. Qauluhu perkataannya mutiqun lahu. Yalah, ambil di situ terus. Nak membicarakan tentang apa pun tengok matan dulu di atas. Jadi daripada matan tu kita akan lihat apa yang perlu nak dibahaskan. Perbahasannya itu berdasarkan keterangan Saidil Bakri Muhammad Shatta Ad-Dimyati, kitab I'anatul Talibin. Mutiqin lahu, yang berkemampuan, berkeupayaan menjalani ibadah puasa. Bagaimana nak menjelaskan tentang status orang yang berkemampuan, berupaya menjalani ibadah puasa. Jadi Asy-Syaikh Saidi Al-Bakri Muhammad Shatta Ad-Dimyati menjelaskan dalam kitabnya I'anatul Talibin, qauluhu mutiqun lahu. Zada fi syarhil minhaj syartaini. Menambah oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam syarah minhaj, iaitu kitab syarah yang namanya Minhajut Talibin. Itu adalah kitab matan yang dikarang sendiri oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Maka Ibnu Muhammad Shatta Ad-Dimyati mengambil keterangan daripada Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam kitabnya Minhajut Talibin. Cerita sejarah sedikit. Jadi Asy-Syaikh Saidi Muhammad Shatta Ad-Dimyati ini dah pun wafat 130 tahun yang lalu. Dia dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah. Sememangnya berbangsa Arab Quraisy. Rakan sepengajian dia tak lain tak bukan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani. Jadi Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, orang Melayu, orang Jawi, belajar di Mekah, dan yang sama-sama belajar dengan dia pengarang kitab I'anatul Talibin. Jadi kedua-duanya, Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani dan juga Ibnu Muhammad Shatta Ad-Dimyati, kedua-duanya belajar dengan Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah. Dah wafat 200 tahun yang lalu. Jadi 200 tahun yang lalu ada seorang Mufti Makkah bermazhab Syafi'i, namanya Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan. Jadi Asy-Syaikh
Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan ni, dia antara kitab yang dibaca di Al-Masjidil Haram adalah kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in ni, yang matan ni memang menjadi pengajian utama di Al-Masjidil Haram 200 tahun yang lalu. Jadi dua orang ni mengaji. Syekh Al-Imam Daud Al-Fatani mengaji dengan dia. Begitu juga pengarang kitab I'anah ini, iaitu Ibnu Muhammad Shatta Ad-Dimyati. Jadi Ibnu Muhammad Shatta Ad-Dimyati ini, apabila dia mengaji kitab matan Fathul Mu'in tu, dibahas dan dikarang menjadi kitab syarah hasyiah, namanya I'anah. Berbeza dengan Syekh Daud Al-Fatani, dia mengaji kitab Fathul Mu'in, lalu dia terjemahkan dan dia karang satu kitab dalam bahasa Rumi, dalam bahasa Jawi, Matla'ul Badrain. Jadi Matla'ul Badrain tu merupakan isi kandung penting daripada kitab Fathul Mu'in. Yang Imam Zainuddin Baik. Jadi Syekh Ahmad Dahlan, Zaini Dahlan ini, dia membaca kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Aziz Al-Malbari. Jadi zaman, kita kata zaman 200 tahun yang lalu, teks utama, kitab utama yang menjadi perbahasan, pengajaran, pengajian di Al-Masjidil Haram untuk mazhab Syafi'i fiqh adalah kitab Fathul Mu'in. Adakah Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini belajar sendiri dengan Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Aziz Al-Malbari? Tidak. Dia cuma bahas. Dia belajar dengan guru dia, dan guru dia itu belajar dengan Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Aziz Al-Malbari. Jadi kalau kita kata, maknanya pengarang kitab ini Ibnu Muhammad Shatta Ad-Dimyati, dia belajar dengan Syekh Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan, belajar dengan guru dia belajar dengan pengarang kitab Fathul Mu'in, iaitu Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malbari, belajar dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, belajar dengan Syekh Muhammad Zakaria Al-Ansari, belajar dengan Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, belajar dengan Imam Rafi'i, belajar dengan Imam Nawawi, belajar dengan Imam Rafi'i, belajar dengan Imam Ghazali, belajar dengan Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi, belajar dengan seorang tokoh Imam Al-Haramain, belajar dengan Syekh Al-Imam Al-Mazani, belajar dengan Syekh Al-Imam Al-Buaiti, belajar dengan Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi. Sampai yang syarah Fathul Mu'in ini yang bagian atas, yang bawah. Atas tu matan. Itu adalah kitab Fathul Mu'in. Bawah ni syarah dia. Syarah dia, iaitu kitab I'anatut Talibin. Jadi maksudnya dalam ni ada dua kitab. Ada dua kitab. Kitab matan. Kitab matan tu Fathul Mu'in. Ya. Kitab syarah ni I'anatut Talibin. Dia yang sebenarnya bermula dengan kitab yang dalam kurungan, kat situ ada kurungan, tu adalah matan asal, Qurratul Ain. Dekat matan Fathul Mu'in tu ada lagi kurungan-kurungan kan? Yang kurungan-kurungan tu tulisan hitam ni. atas ni ada kurungan.
Yang kurungan tu adalah matan paling asal, iaitu Qurratul Ain. Kitab matan tu ada syarahnya, tu namanya Fathul Mu'in. Sebab itu dekat sini Qurratul Ain. Ini matan yang asal, yang dalam kurungan tu, pengarang yang sama. Dalam kitab Qurratul Ain ni, matan asal, dia ada syarah dia, Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ni dia ada hasyiah dia. Matan, syarah, hasyiah. Jadi kalau I'anat Talibi itu namanya hasyiah. Maknanya perbahasan lanjut. Huraiannya lagi panjang lah. Ya. Jadi bila kita baca ni, kita akan baca 3 kitab sebenarnya. Matan yang asal Qurratul Ain, kemudian syarah dia Fathul Mu'in, dan hasyiah dia I'anatut Talibin. Baik, yang kita nak bahas ini maknanya matan asal ni tau, Qurratul Ain ni, mutiqin lahu, ala mutiqin lahu. Nak status. Ni yang atas ni. Status orang yang benar-benar berkemampuan, orang yang benar-benar berkeupayaan menjalani ibadah puasa. Siapa yang mampu, siapa yang berupaya menjalani ibadah puasa, maka dibahas. Zada fi syarhil minhaj syaratain. Ada 2 syarat bagi meletakkan orang yang berkeupayaan menjalani ibadah puasa. Wahuma, keduanya itu, yang pertama as-sihhatu. Yang dimaksudkan di sinilah syarat. Syarat orang yang berkeupayaan menjalani ibadah puasa itu, yang pertama syaratnya sihat. Orang yang berupaya menjalani ibadah puasa itu, syarat yang pertama sihat. Syarat yang kedua wal iqamah, mendirikan. Maknanya dia mampu melaksanakan. Berupaya memang berupaya, tapi ada 2, berupaya melaksanakan atau berupaya tidak melaksanakan. Tapi dia berupaya untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai syarat. As-sihhatu, sihat. Yang kedua, mendirikan, mampu, berupaya melaksanakan puasa. Wa'turidal awwalu, dan ditujukan kepada yang pertama. Apa pun syarat pertama dulu, sihat. Kalau orang tu sihat, dengan sendirinya dia berupaya, berkeupayaan, dan dia tidak ada alasan untuk minta pengecualian. Dia dah sihat. Bi'an quyidal itaqah yughni anhu. Bi'anna ataupun bi'anna qaidal itaqati yughni anhu. Dengan bahawasanya berkaitan, dia berkait dengan apa ni, dia bergantung kepada al-itaqah, iaitu berkeupayaan, yughna anhu, yang terkaya atasnya. Kalau kita kata orang yang sihat, sememangnya dia berkeupayaan untuk menjalani ibadah puasa. Li'annal murad, kerana bahawasanya yang dikehendaki di sini al-itaqatu hissan aw syar'an, keupayaan hissan pada lahiriah, aw syar'an ataupun mengikut tuntutan
syarak. Jadi kalau orang tu dah sihat, lahiriah orang yang sihat ini sememangnya mampu untuk menjalani ibadah puasa. Syar'an tu dari segi syarak memang tuntut semua, kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu menjalani ibadah puasa. Kamu ni siapalah, siapa pun daripada kaum muslimin, orang Islam kena berpuasa. Orang Islam yang berkeupayaan. Keupayaan maknanya dia sihat. Dia sihat maka dia berupaya. Fayakhruju bihal al-marid, maka keluarlah dengan kata berkeupayaan itu ialah orang yang sakit. Maka orang sakit dia tak berupaya. Illa an yuqala, kecuali bahawa dikatakan innal itaqata, bahawasanya berkeupayaan itu tatahaqqaqu ma'a wujudil musyaqqah, benar-benar berkeupayaan bersama-sama dengan adanya musyaqqah, kesukaran. Jadi orang tu benar-benar berkeupayaan menjalani ibadah puasa, tapi dia pun menghadapi kesukaran. Yalah, jadi berdasarnya kalau dia berkeupayaan, itulah yang menjadi kita kata penentuan. Memang semua orang ada masalah. Musyaqqah ni, keberatan ni semua orang berat. Fahina idin la yakhrujul maridu biha, maka ketika itu tidak terkeluarlah orang yang sakit dengan kata al-itaqah. Jadi kalau dia tu sakit, pening-pening, kalau dia tu pening, dia boleh tak puasa? Tengok. Okey, kalau dia pening tu, dia ada keupayaan tak untuk menahan diri daripada makan minum? Berupaya. Kena puasa. Wajib puasa. Jangan kata aku sakit lah. Sakit apa? Sakit gatal. Gatal apa? Gatal kuku. Memang dia gatal kuku, tapi al-itaqah, al-hisiyah, dia itu berkeupayaan pada lahiriahnya untuk menahan diri daripada makan minum dan apa-apa jua yang membatalkan puasa. Sakit memang dia sakit, tapi sakit dia tu musyaqqah, dia tu musyaqqah pada yang mana? Kesukaran dia pada apa? Kesukaran tu kerana kegatalan pada susuk tubuhnya. Begitu maknanya perincian perbahasan. Maksudnya sakit yang tiada kesukaran lah, yang dikata apa, wujudul musyaqqah tu. Sakit yang tiada kesukaran tu maksudnya dia tu untuk nak puasa. Wajib lah. Wajib. Tak ada rukhsah lah. Tidak ada rukhsah. Tidak ada keringat. Tidak ada, di sini kita kata perlepasan. Semua nak minta kelepasan. Nak melepaskan daripada tanggungjawab. Diteruskan lagi dengan qaulu fala yajibu ala sabi. Katanya dibahas oleh Ibnu Muhammad Syata ad-Dimyati, fala yajibu ala sabi, maka tidak wajib atas kanak-kanak menjalani ibadah puasa, ai wa insahha minhu, dan sekiranya sekalipun sah berpuasa daripada kanak-kanak. Baik, perkara ni telah kita bahaskan lagi tu. Kita lihat di bawahnya lagi. Majnun
majnun. Tak payahlah tu. Kita terus kepada kerana kita dapat fala yajibu ala sabiyin wa majnunin. Kalau kita tengok matan di atas, fala yajibu, maka tidak wajib berpuasa ala sabiyin, atas kanak-kanak, wa majnunin, dan tidak wajib berpuasa ke atas orang yang gila. Yang kita nak bahas ni, wala ala man la yutiquhu. Kerana kita dah bahaskan semalam berhubung tentang status gila tu. Baik, wala ala man la yutiquhu, dan tidak wajib berpuasa ke atas orang yang tidak berkemampuan menjalani ibadah puasa. Kenapa? Likibarin, kerana tua, au maradin, sakit yang macam mana? La yurja bar'uhu, yang tidak diharapkan sembuh, tak ada harapan sembuh. Kita tengok syarah dia. Qauluhu wala ala man la yutiquhu likibarin au maradin muhtaridul itaqah al-hissiyah. Baik, dan tidak wajib berpuasa atas orang yang tidak berkeupayaan dia menjalani ibadah puasa kerana usia tua ataupun sakit. Maka dibahaskan muhtaridun untuk memelihara kedudukan al-itaqah al-hissiyah, keupayaan lahiriah. Pada lahiriahnya, seseorang itu berkeupayaan menjalani ibadah puasa. Maka kalau orang tu tua, kita kena tengok lahiriah dulu. Kalau tua, bab puasa semua ngaku tua. Kalau kahwin semua ngaku muda. Kena je buat puasa, aku dah tua. Jadi kena, ni nak memelihara nilai al-itaqah al-hissiyah, iaitu keupayaan lahiriah. Wa ma ba'dahu muhtaridu syar'iyah, dan barang yang selepasnya, maknanya dua perkara kita nak lihat dari segi lahiriah, kemampuan dia, dan dari segi tuntutan syarak sendiri. Wa qawluhu la yurja bar'uhu, dan katanya maksud tidak ada harapan sembuh tu, wa huwa saqitun an ibarati tuhfah, iaitu yang digugurkan perbahasan ini dalam kitab Tuhfah. Kitab Tuhfah ni karangan daripada Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi maknanya murid dia, iaitu Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Aziz Al-Malbari, dia bahas apa yang tak dibahaskan oleh guru dia. Lah kerana perkembangan kan, mungkin zaman tu orang tak mempersoalkan perkara ini, tetapi zaman Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malbari, orang dah mula bahaskan perkara ni. Kenapa? Makin lama orang cuba nak mengelak daripada berpuasa. Kalau boleh, dia diberi pelepasan. Wa huwal aula li anna al-marida maradan yurja bar'uhu, kerana bahawasanya orang yang sakit itu maradan, sakit ia, yurja bar'uhu, yang diharapkan untuk sembuh. La yajibu alaihi saumu, la yajibu alaihi saumu halatahu, tidak wajib atasnya berpuasa pada kelakuannya. Baik, nanti kita teruskan lagi. Wa in wajaba alaihil qada idza tamakkana kal khaidi
wan nufasa, dan kiranya wajib atasnya itu qada bila apabila terboleh, Jika mampu. jika mampu, kal haidi wan nufasa, seperti orang yang kedatangan haid dan orang yang kedatangan nifas. Berdasarnya orang yang datang haid itu Wajib qada. dia wajib qada. Habis apa masalah dia? Dari segi itaqah al-haisiyah, maknanya keupayaan lahiriah, memang orang yang datang itu dia berkemampuan untuk menjalani ibadah puasa, tetapi syarak tak membenarkan orang yang haid dan orang yang nifas itu berpuasa. Kalau pun aku mampulah puasa, aku memang nak puasa lah. Memang kau nak berpuasa, memang kau ada kemampuan al-itaqah al-haisiyah berpuasa, tetapi syarak tidak membenarkan puasa. Sebab itu wajib atasnya qada. Jadi maksudnya yang orang tua ni sekiranya dia mampu qada, dia wajib qada. Ya, pada dasarnya dia mampu tak? Sebab itu maknanya Orang tua yang sakit dah. kena dilihat dulu daripada kedua-dua pihak. Kita kena tengok dari segi itaqah al-haisiyah, kemampuan lahiriah dia. Maksudnya kita kalau bahasa moden jasmani lah. Jasmani dia. Jasmani dia. Jasmani dia. Yalah, kadang-kadang orang umur 70 tahun dia bertenaga, Ya. dia boleh. Dia kata 90 lebih buat lagi. Kan? Kalau umur 90 lebih memang kita kata dia tu dia boleh puasa ke? Menjawat jawatan Perdana Menteri boleh pada usia 90 tahun. Jadi itu dia. Sebab itu datangnya al-itaqah al-haisiyah itu. Baik, kalau tengok matan tu, kalau kita tengok matan, au maradin la yurja bar'uhu wa yalzamuhu muddun li kulli yaumin. Itu disambung tu sebenarnya. Baik, kita ambil daripada wala alaman la yutiquhu, dan tidak wajib atas orang yang tidak berkeupayaan menjalani ibadah puasa kerana tua, usia tua ataupun sakit yang tidak diharapkan sembuh, wajiblah atas dirinya. Wayal zamuhu tu melazimi tu wajib akan dia mudun, mengeluarkan satu cupak, satu cupak likulli yaumin, setiap hari yang dia tidak berpuasa. Maksudnya dia Khas untuk dua orang ni aja ni. orang tua dan orang yang sakit yang tak ada harapan sembuh. Maksudnya dia tak wajib qada tapi wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Untuk dua orang ni. Maksudnya orang tua tu pun yang kena tengok pada ni lah, itaqatul hissiyah tu. Ya. Berdasarnya kan dia kena jumpa doktor lah. Orang tua yang terlantar macam tu lah. Kalau orang tua yang sihat lagi wajib puasa. Ya. Dan orang tua yang sihat maksudnya kalau contoh dia tak puasa dia wajib qada. Ya. Dengan kata lain, kerana usia tua ni dia subjektif lah ya. Itaqatul haisiyah ni benda yang subjektif lah. Kita tak boleh nak kata umur 60 diberi pelepasan, Maksudnya kena tengok umur 70 diberi fizikal pelepasan. masing-masing. Fizikal. Mungkin juga umur 50 dah tak berupaya apa-apa, kencing manis, darah tinggi,
Ya, maksudnya kalau 50-an dah kena stroke kan. Nak kena benda yang subjektif. Jadi telah dibahaskan terperinci oleh, maknanya 200 tahun perkara ni telah dibahaskan dengan begitu detail. Jadi untuk dua orang ni yang memang dia tak mampu berpuasa, maka dia kena wajib atas dia muddun likulli yaumin, satu cupak bagi setiap hari yang tidak berpuasa. Kalau kita baca sambung tu, wala ala haidin, atas. Wala ala haidin, tidak wajib membayar, kita kata membuat gantian dengan satu cupak ke atas orang yang perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Dia hanya kena wajib qada sahaja. Li'annahuma, kerana bahawasanya kedua-duanya ini, wanita yang haid dan wanita yang nifas itu, la tatiqani syara'an, tidak dikira berkeupayaan dari segi syarak, bukan dari segi hisiah, bukan dari segi lahiriah, tapi syarak yang tidak bagi dia melaksanakan ibadah puasa. Baik, tengok syarah di bawah. Qauluhu wa yalzamu muddun likulli yaumin. Jumpa kan? Qauluhu, perkataannya, wa yalzamuhu, lazim tu maknanya wajib. Wa yalzamuhu, dan wajiblah akan dia. Muddun tu jadi fa'il. Wajib apa? Fa'ilnya satu mud, satu cupak. Likulli yaumin, pada setiap hari yang tidak berpuasa. Maksudnya kalau untuk bayar fidyah tu, maksudnya mesti sudah selepas melepasi Ramadan. Ya. Baik, dinyatakan li'anna luzumahu innama huwa fima la yurja bar'uhu, kerana bahwasanya kewajipannya hanya saja dia pada perkara yang tidak ada harapan sembuh. Jadi kewajipan menyempurnakan fidyah ni kerana dia tak ada harapan sembuh. Kalau dia ada harapan sembuh, kena qada. Amma ma yurja bar'uhu fala yalzamuhu ma'hu. Adapun yang ada harapan sembuh, maka tidak wajib atas dia, maka tidak wajib bagi dia menyempurnakan fidyah. Wajib qada. Jadi sebut begitu, amma ma yurja bar'uhu fala yalzamuhu ma'ahu zalika. Adapun perkara yang tidak diharapkan sembuhnya itu, penyakit yang tak ada harapan sembuh, maka tidak melazimi akan dia bersama-samanya yang demikian itu. Maknanya tidak melazimi, tak wajib akan dia. Atuf maf'ul tu. Tidak wajib akan dia bersama-samanya itu, zalika, tuntutan fidyah. Maksudnya sekiranya. Adapun ma, barang tu makna rujuk kepada, isi maksud tu merujuk kepada sakit.
sakit yang tidak ada harapan, adapun sakit yang yurja, adapun sakit yang ada harapan sembuh. Adapun sakit yurja, harapan baru sembuhnya, fala yalzamuhu, maka tak wajib akan dia. Bersama-samanya itu pada dia itu zalika, iaitu fidyah yang dituntut. Wa innama, dan hanya saja yalzamuhu saumu, wajib atas diri dia ni, orang sakit yang ada harapan sembuh, oleh saumu tadi fa'il, oleh menyempurnakan puasa qadaan sebagai qada ba'da sihati, selepas sihat. Wah, tak boleh mengelak lah. Nak dapat macam mana pun. Baik, dalam erti kata wajib, iaitu melazimi, maknanya wajib menyempurnakan fidyah ni. Dibahas qauluhu wa yalzamuhu ay man la yutiquhu, wajib akan dia menyempurnakan fidyah siapa? Iaitu man la yutiquhu, orang yang tidak berkeupayaan menjalani ibadah puasa. Wa qauluhu, dan perkataan muddun likulli yaumin, satu cupak bagi setiap hari, kerana liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 184 surah Al-Baqarah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib ke atas orang-orang yang tidak berkeupayaan menyempurnakan puasa kerana tua ataupun sakit yang tiada harapan sembuh itu, fidyatun, menyempurnakan fidyah sebagai gantian. Fidyah tu bentuknya bagaimana? Ta'amu miskin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Syarahnya, wal muradu, yang dikehendaki dengan yutiqunahu itulah la yutiqunahu, la yutiqunahu, yang tidak berkeupayaan mereka itu menjalani ibadah puasa. Bitakdiri, dengan ditakdirkan, maknanya dengan ditakdirkan, disembunyikan dekat situ tu. Patutnya ada la an-nafiyah. Baik. Dia kalau kita baca terjemah biasa, wa 'alal lazina, dan wajib ke atas orang-orang yang yutiqunahu, berkeupayaan mereka itu akan dia fidyatun, itu adalah mubtada muakhar. Fidyatun, menyempurnakan fidyah. Bagaimana bentuk fidyah? Datang badal, ta'amu miskin. Sebab itu baca ta'amu, kena baca ta'amu dia sebagai badal. Ta'amu miskin. Kena begitu. Baik. Kenapa pula kena ada takdir? Kalau kita terjemahkan, dan wajib ke atas orang-orang yang berkeupayaan. Sepatutnya tidak berkeupayaan. Tidak. Baik. Ini kena melihat asbabun nuzul. Jadi ayat 184 surah Al-Baqarah ini, apabila disyariatkan ibadah puasa Ramadan pada tahun 2 Hijrah, maka di situ
Mula-mula turun ayat 184. Beruntunglah orang-orang kaya. Kerana orang-orang kaya yutiqunahu, dia berkeupayaan, tapi dia tak nak puasa, dia boleh buat gantian. Dengan gantian fidyah. Jadi sebab itu di sini dimulakan dengan jumlah jar majrur wa alal lazina. Jumlah jar majrur di awal kalimah itu merupakan disebut sebagai khabar muqaddam. Fidyatun tu jadi mubtada muakhar. Asalnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila perintah puasa tahun 2 Hijrah, maka bertuahlah orang-orang kaya. Maka rata-rata yang berpuasa di awal-awal tuntutan disyariatkan ibadah puasa ni orang miskin. Orang kaya dia boleh hari ni puasa, esok tak puasa, lusa tak puasa, depan bayar fidyah. Maka apabila turunnya ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, turunnya ayat 185 surah Al-Baqarah, itu isyarat Syahrul Ramadan allazi, bulan Ramadan itu bulan istimewa. Maka dengan turunnya ayat itu, tak kira engkau kaya ke, engkau miskin ke, kena puasa. Wajib puasa. Soal nak bayar fidyah, puasa dulu. Kena puasa. Oleh itu turunnya ayat 185 surah Al-Baqarah, dia menasahkan, bukan menasahkan ayat, menasahkan sebahagian hukum daripada ayat 184. Oleh itu ditakdirkan di situ, didatangkan la nafiyah. Kerana ayat tu tak dinasahkan, ayat tu tak ada, tetapi yang dinasahkan hukum. Maka orang kaya pun kalau dia mampu bayar beribu-beribu pun kena puasa. Wajib puasa. Hari ini kita belajar berasap kepala ni. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya arhamar. Amin.